Okey, bercakap tentang Hari Jururawat Sedunia untuk tahun ini, kita nak meraihkan jururawat. Pada hari ini kita nak bersama dengan Puan Zaidiana Yahya, jururawat unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Oh, sihat. Ni dah masuk kerja ke belum? Dah. Dah, berada di Hospital Sungai Buloh dah ya? Berada di hospital. Okey, kita di masyarakat diperdengarkan tentang keadaan di ICU dia yang agak kritikal dengan kapasiti yang dah hampir penuh dan sebagainya. Kalau boleh dapat berikan gambaran sikit tentang keadaan di Hospital Sungai Buloh, khususnya di ICU. Okey, seperti semua sedia maklum, Hospital Sungai Buloh seperti kita tahu adalah sebuah hospital untuk merawat pesakit COVID-19. So, dekat sini memang kami dekat Hospital Sungai Buloh telah menyediakan sebanyak 5 ICU di mana boleh merawat seramai 70 orang pesakit. Okey. Dan sekarang ini, bila keadaan pesakit di ICU, biasanya pesakit dimasukkan ke ICU adalah pesakit yang tenat. So, bila pesakit yang tenat, mereka memerlukan bantuan pernafasan iaitu ventilator. Ya. Bila pesakit dengan ventilator, keadaan mereka adalah tenat dan mereka diberikan ubat tidur untuk menenangkan mereka sehingga paras oksigen mereka kembali ke paras normal. So, bila pesakit tak sedar, semua perawatan adalah dilakukan oleh jururawat seperti sedutan kahak, mengubah posisi. So, semua jururawat yang kena buat. Selain daripada itu, kalau mereka tak memerlukan bantuan pernafasan ventilator, ada juga pesakit yang menggunakan alat bantuan iaitu high flow nasal cannula. Di mana dengan kita bagi high flow nasal cannula tu, kita harap oksigen mereka kembali ke paras normal. Tetapi ada juga dalam keadaan pesakit dengan alat ventilator ni, keadaan dia tidak kembali ke paras normal. So, dekat sini apa yang doktor kita buat, pesakit kita akan diposisikan ke posisi meniarap ataupun prone position. Posisi ni biasanya dilakukan selama lebih kurang 16 jam. 16 jam diletakkan dalam posisi begitu? Pesakit meniarapkan. So, bila dalam keadaan begitu, mereka akan diberi ubat pelali, mereka akan dikomakan, mereka memang tidak sedar. So, bila untuk melakukan prosedur prone ini, kami memerlukan lebih kurang 7 orang untuk melakukan prosedur ini mengikut keadaan berat badan pesakit. Kalau pesakit itu lebih besar, lebih ramailah orang yang kita perlukan. Jadi maknanya selain daripada tugas-tugas membantu doktor dari menguruskan pesakit, memberi ubat dan sebagainya, dan juga membuat kerja-kerja administratif ini, itu antara cabaran yang harus dihadapi dalam fasa pandemik ini ya, Puan Zaidiana. Memang. Dalam keadaan sekarang ni memang semua benda kita kena sama-sama bantu. Dan lebih mencabar lagi kalian menjalankan tugas berkenaan dalam dengan memakai PPE yang begitu, tak tahulah, kami yang menonton ni pun rasa macam tidak selesa, apatah lagi kalian yang memakainya. Memang tidak selesa, memang panas sangat sebabnya kita perlu pakai face shield, kita perlu pakai gown, semua kita perlu pakai daripada atas ke bawah. Memang kena pakai yang lengkap. Dengan N95 pun kita kena pakai. Betul-betul komplit PPE ni lah ya. Memang kena komplit. Puan Zaidiana, kalau bolehlah saya tanya berapa tahun menjadi jururawat? Saya bertugas sebagai jururawat selama 16 tahun. Dah lama dah pengalaman betul ni. Memang di Hospital Sungai Buloh sahaja? Memang saya bertugas di Hospital Sungai Buloh dan di unit rawatan rapi sahaja. Dan macam-macam dah anda lalui dan lihat ya? Memang macam-macam. Kalau sebelum ni kita tak dengan COVID, kita dengan pesakit-pesakit yang kritikal tahap yang lain. Sekarang ni memang sejak 2 tahun ni memang kita dengan COVID saja. Maknanya memang spesifik dengan COVID saja, tidak pesakit COVID sahaja, tetapi pesakit yang dibawa ke ICU atas sebab lain dikendalikan oleh pihak lainnya. Sebab sekarang ini Hospital Sungai Buloh adalah hospital yang merawat pesakit COVID. So, setiap pesakit adalah yang kita bawa memang positif COVID-19. Okey, baik. Dan kalau diikutkan daripada perkongsian
visual, video dan sebagainya. Ya, kita nampak kalian penat dan sebagainya. Bagaimana terus memotivasikan diri untuk pastikan kerja harus diteruskan, kita belum menang lagi dan yang kami ni pandai sembang sajalah. Kadang-kadang kita cakap jaga SOP, jaga keselamatan, kawalkan diri. Tapi yang bertungkus lumusnya adalah kalian. Bagaimana kalian terus memotivasikan diri untuk menjalankan tugas? Biasanya kawan-kawan seperjuangan tu yang banyak bagi kita motivasi. Bila kita rasa down, kawan-kawan kita yang akan support kita. Sebabnya ada tahapnya kadang-kadang kita memang rasa tak boleh nak terima. Sebab kita memang dah letih sangat. Beban tugas memang, kalau sebelum ni kita tak rasa macam ni, sekarang ni kita rasa 2 kali ganda. Ya, tapi dah semakin lama semakin cekal lah ya. Semakin lama semakin cekal. Ya. Pernah tak satu ketika rasa macam tak boleh nak buat sangat sebab terlalu sukar, terlalu mencabar? Pernah tak ada perasaan tu? Memang kalau fikir untuk yang staff yang macam jurawat yang baru bertugas, memang mereka akan rasa down. Bila dalam keadaan macam ni, diorang terus kerja di ICU, memang diorang rasa down. Tapi untuk kita yang dah lama bekerja, kita dah boleh adapt dengan semua benda ni. Jadi antara satu perkara penting ialah berupaya untuk cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang mendesak itulah ya. Memang kena cepat. Sebab ni keadaan sekarang kita tak boleh nak macam dulu. Kalau dulu kita boleh nak ajar satu-satu, sekarang tak boleh. Sebabnya kita kena teruskan. Macam mana pun isu yang ada, kita kena terima. Ya, itulah dia. Itulah cabaran menjadi jururawat di ICU ni. Okey, sempena Hari Jururawat Sedunia ni, apa yang nak diperkatakan oleh Zaidiana mewakili jururawat yang bertugas? Okey, kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia. Saya harapkan mereka terus cekal, terus tabah menghadapi segala rintangan di sini. Dan saya sebagai wakil jururawat di Hospital Sungai Buloh sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada KKM, kepada kita punya DON, kita punya Matron State kerana banyak membantu Hospital Sungai Buloh. Dan saya harapkan semua rakyat dekat luar boleh mematuhi SOP. Baik. Esok cuti raya tak? Tak, saya kerja. Kerja ya. Ada dapat cuti ke? Ada dapat cuti ke nanti? Cuti biasanya memang dekat hospital memang kena ikut turn. So kadang-kadang sebab sekarang ni COVID, so memang kami tak cukup staff. So untuk yang demikian, so majoriti cuti dibekukan. Cuti hanya boleh dalam sehari, 2 hari macam tu je. So turn saya lambat lagi. Baiklah, saya rasa Zaidiana dan juga yang lain yang dibekukan cuti ni dah faham tentang tuntutan tugas ni dan kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Selamat menjalankan tugas. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, selamat raya. Selamat raya. Salam kawan-kawan ya. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Puan Zaidiana Yahya, jururawat unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh. Kalaulah diikutkan macam-macam lagi perkongsian nak dibawakan, tapi lah kita kena menghormati tugas mereka ni di lapangan yang tidak boleh didedahkan kepada umum banyak perkara. Tapi perkongsian sejak 2 menjak ini memperlihatkan betapa sukarnya menjadi frontliners, apatah lagi menjadi jururawat yang membantu nak mengalihkan posisi dan sebagainya terhadap pesakit-pesakit COVID-19. Jadi hargailah tugas mereka, hargailah pengorbanan mereka dan lakukan apa yang kita boleh lakukan atas kapasiti kita sebagai anggota masyarakat untuk melandaikan graf pandemik COVID-19 ini. Kita sama-sama jaga kita.